Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi pastinya dalam rancangan Franchise 3i, Impian, Inspirasi dan Inovasi. Masih lagi bersama dengan saya, Fazli Fuad. Kalau episod minggu lalu, masihkah anda ingat saya duk minum susu fresh yang segar dari ladang? Okey, daripada Zaman Dairy Fresh. Okey, jadi kita dah tahulah pengoperasian untuk syarikat perniagaan Zaman Dairy Fresh. Untuk minggu ini, saya nak bawakan kepada anda semua satu lagi syarikat yang turut dibantu oleh pihak Pernas, iaitu Genius Outlet. Okey, jadi kalau anda nak tahu banyak lagi lah tentang bidang franchise ini daripada Genius Outlet, teruskan bersama dengan saya dalam Franchise 3i. Pembangunan modal insan adalah ciri kemajuan sesebuah tamadun. Tanpa kefahaman dan kemahiran, tidak akan ada cendekiawan yang mampu mencorak pembangunan sesebuah negara. Oleh itu, pendidikan merupakan salah satu daripada kerangka asas bagi melengkapkan keterampilan dan jati diri seseorang. Seiring dengan perkembangan dan keperluan semasa, prospek perkhidmatan pendidikan hari ini dilihat menjadi satu daripada medium menyebar luas budaya ilmu. Memulakan langkah dengan membuka Genius Outlet pada tahun 2000, prasekolah itu hanya mempunyai 20 orang murid sahaja. Memandangkan prasekolah yang menggabungkan pendidikan agama Islam dan bahasa Inggeris bukanlah sesuatu yang lazim di Malaysia. Dan untuk mengenali dengan lebih lanjut mengenai profil syarikat ini, jom kita berkenalan dengan orang kuat di sebalik jenama Genius Outlet. Wah, bila saya dah masuk dekat dalam Genius Outlet di Setia Alam ni, saya macam teringat kembalilah memori saya ketika saya berada di zaman tadika. Berapa tahun lah? 35 tahun yang lalu. 35. Sekarang umur dah berapa kan? Okey, jadi saya percaya ada yang ada mungkin tengok kami dalam program Franchise 3i ini ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Genius Outlet ini. Jadi bersama dengan saya sekarang, inilah dia, saya nak kenalkan kepada anda Ketua Pegawai Eksekutif Genius Outlet. Siapa lagi kalau pegawai, Cik Ahmad Ismail. Assalamualaikum Cik Ahmad. Waalaikumsalam Fat. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Cik Ahmad. Okey, ramai dari kita yang dah tahu dah Genius Outlet ni sebab difahamkan dah lebih daripada 20 tahun dah. Bayangkan kalau yang tengok sekarang ni kan, dah 20 tahun dah kan, mungkin bekas pelajar Genius Outlet ini kan. Jadi sebagai permulaan kita nak tahulah sedikit sejarah penubuhan Genius Outlet ni sebagai permulaan. Genius Outlet ditubuhkan pada tahun 2000. Cawangan pertama Genius Outlet di Subang Jaya ya. Genius Outlet ditubuhkan atas dasar kita mahukan prasekolah yang berkualiti ya, yang struktur dengan kemudahan yang istimewa untuk kanak-kanak. Because daripada kajian menunjukkan anak-anak yang mendapat pendidikan prasekolah yang sempurna, kesannya besok bila dia besar, ya, dia akan menjadi lebih baik dan risk for them to be a person is better. So that's why masa kita start up Genius Outlet, that is our mission. We wanted to make sure that all children, regardless of the income bracket of the parent, will get a quality education. Okey, itulah antara mungkin misi dan juga visi Genius Outlet, dan saya percaya dah pun melahirkan ramai generasi-generasi yang dah pun bijak pandai dekat luar sana kan. Okey, nak tahulah selain daripada kita lihat ini sebahagianlah daripada mungkin antara modul yang diajar dekat sini kan. Dari peringkat umur berapa tu Encik Ahmad untuk belajar di Genius Outlet ni? Genius Outlet kita start dengan umur 3 tahun ya. 3 tahun kita panggil play school. Play school. Bermula daripada 4 tahun ke 6 tahun ada 2 program. Which is one is preschool, which is half a day, and the other one is beyond preschool. That means daripada pagi sampai ke petang. Ini untuk parent yang bekerja, dua-dua bekerja, yang
selepas dia habis bekerja, dia boleh ambil anak-anak dia. Okey, tapi saya rasa macam seronoklah belajar dekat sini kan. Kalau kita lihat inilah antara sebahagian daripada mungkin sistem pembelajaran yang ada dekat sini. Teacher di ujung sana sedang mengadap. Ini kalau anda dah tahu, mereka ni berusia 4, 5 dan 6 tahun dikumpulkan sekali dalam sesi kali ini. Okey, tadi Cik Ahmad dah kongsikan daripada tahun 2000 penubuhan jenis aulat ini. Dah 21 tahun sekarang ini. Ya, betul. Kan, dah berapa banyak dah cawangan jenis aulat? Kita ada sebanyak 71 cawangan. Okey. Majoriti dekat Klang Valley, tapi kita ada kat utara pun ada, selatan pun ada, pantai timur pun kita ada. Yeah. Tapi majority of our center dekat Klang Valley. Okey. Kita juga ada satu center dekat Pekanbaru, Indonesia. Dah tahap international lah. Ya, Okey. insya-Allah. Jadi dia sistem pembelajaran bagaimana di luar negara dan juga dalam negara kita ni? Di luar negara dia still gunakan kita punya program. Baik. Cuma bila sampai ke bahasa kebangsaan, for example, dia diubah suai ke arah bahasa Indonesia. But they are still using English. Ya. Untuk tekankan di sini, jenis aulat merupakan prasekolah yang menggunakan English. Baik. English based, ya. Okey. So it's easier for us to export outside our country. Okey. Jadi maknanya dekat sini bahasa yang digunakan totally memang bahasa Inggeris saja Ya. di sini. Ya. Okey. Jadi ada dalam bahasa Melayu, ada masuk dalam silibus ke atau bagaimana? Ya, kita ada untuk sebab kita di Malaysia, kita so that dia boleh faham juga. Baik. So tapi majoritinya in English. Ya, kalau anda lihat dekat ujung tu dah tulis we speak English at all times. Tapi untuk anda di program produksi ni kena cakap Melayu jugalah kan. Okey, kita lihat untuk prasekolah ini. Oh, nampak tak semangat adik-adik kita ni. Saya pun semangat sekarang cakap ni. Zaman saya dulu tak ada macam ni. Kan? Saya rasa nak masuk prasekolah balik. Itu dia, rasa macam muda balik kan. Ya. Okey, untuk prasekolah, untuk tadika, kita lihat dekat Malaysia ni banyak jugalah kan. Kita lihat tadika yang ada, tadika swasta kan. Ya, apa antara keunikan yang menjadi kelebihan jenis aulat ini? Ya, saya setuju dengan Fat. Kita ada banyak competition, ya. Ya. Tapi untuk jenis aulat, kita punya program is holistic, ya. Kita tahu keperluan anak-anak, proses pembelajaran anak-anak berbeza. So kita guna auditory, listening, kinesthetic and penmanship untuk melatih anak-anak kita. Sebab kita tengok anak-anak ni dia tahap penerimaan dia berlainan. Ada yang lebih banyak menerima pembelajaran bila dia fun. The lesson is fun. Ya, ada yang lebih menekankan penglihatan, ada yang lebih kepada pendengaran. So kita ada semua approach to make sure that all our preschooler, our children get the best education. Okey, itulah patutnya kan harus diterapkan dan kata orang tu tidak mustahil lah sebenarnya ramai di antara ibu bapa yang menghantar anak-anak kita terus ke jenis aulat. Dan untuk pendidikan awal kanak-kanak ni kan, saya pasti ada cabaran-cabarannya. Tapi berkaitan dengan cabaran itu, kejap lagi saya nak tanya. Difahamkan Encik Ahmad nak bawa saya untuk berpusing dekat sekeliling jenis aulat ni. Besar tau sebenarnya kawasan ni. Okey, jom kita ke sana mungkin? Okey, baik, jom. Dah semua nak tahu. Kalau tadi kan Cik Ahmad dah kongsikan dekat sini sistem pembelajaran dia banyak menggunakan bahasa Inggeris kan. Tapi tak dilupakan kalau nak belajar bahasa Arab pun boleh juga dekat sini. So kita bercakap bahasa Arab tak. Saya pun tak pandai cakap bahasa Arab ni. Okey, tadi kita dah sentuh berkenaan dengan antara cabaran-cabarannya kan dalam sistem pendidikan awal kanak-kanak ni. Untuk jenis aulat sendiri apa mungkin cabarannya? Ya, dalam semua perniagaan ada banyak cabaran, ya. So kami pun tak tersendiri dengan cabaran-cabaran kami. For example, in term of dealing with authority, for example, there's no one-stop center for the preschool sebenarnya. Kalau kita tengok di negara-negara luar, there's always a one-stop center to address the issue. But I think the government is doing their best to solve it. We also have our libat urus session dengan dia orang untuk ke arah perbaikan tu. Saya rasa insya-Allah benda tu akan ni. But the other thing is also during COVID, for example, I think everyone affected, not terkecuali jenis aulat, tapi
setiap cabaran tu biasanya memberi kita semangat untuk buat lebih baik. For example, saya, to be frank, thankful to our teacher and all involved in Jenis Aulat ni. Sebab apa? Bila tak boleh dibuka tu, kita hasilkan banyak sangat video. Ya. Sebab apa? Kadang-kadang anak-anak tu tak boleh dapat online session tu, parents tak ada. Ya. Walaupun kita sebagai alternatif kita buat online session untuk anak-anak sebagai ganti kelas fizikal tu, tapi bila tak ada parent bersama mereka, benda tu tak efektif. So kita hasilkan video so that dia boleh tengok balik. Itu antara cabarannya lah. Tapi itulah dia apa yang Cik Ismail katakan tadi, di sebalik cabaran tu saya lihat dekat sini ada kelebihannya pula kan. Walaupun kita PDPR kanak-kanak dekat rumah ni, tapi sekarang ni lihat anak-anak ni lebih suka secara bersemuka kan. Alhamdulillah. Sebab kadang PDPR ni kan biasalah budak-budak kan. Itu antara cabarannya lah kan. Kita tak nafikan PDPR je tu, tapi untuk anak-anak yang bawah 6 tahun ni kita rasa lebih efektif bersemuka. Okey, saya percaya Jenis Aulat ni banyak dah ni menang pelbagai anugerah yang telah pun diiktiraf. Mungkin Jenis Aulat ni antara yang terbaik lah sebenarnya dekat Malaysia ni. Alhamdulillah. Prasekolah ini. Mungkin boleh kongsikan antara penghargaan ataupun kejayaan Jenis Aulat ini. I think some of the anugerah yang kita dapat is 2019 Brand Laureate World Halal Best Brand Awards, and then 2019 Global Business Leadership Award, Baby Talk Reader Choice Award. That's some of the award that kita ni lah. But bagi saya kejayaan, kalau tengok ni, saya rasa saya merasa bangga kerana setakat ni Jenis Aulat dah melahirkan lebih daripada 75,000 graduate. Kalau tengok yang batch yang pertama sekarang mungkin dah bekerja. Okay, and then kita juga selepas 10 tahun beroperasi sebenarnya kita dapat lesen sebagai franchise. Dapat franchise license. Untuk mengembangkan perniagaan banyak cabarannya, kita perlukan ada modal yang lebih. So kita actually apply to be a franchisor so that kita boleh offer peluang perniagaan ini kepada mereka-mereka yang berminat. Okey, baik. Sebelum Cik Ismail memperkatakan tentang franchisor bidang franchise ini, saya percaya ini ada hubung kait juga dengan Pernas. Tapi saya nak tanyalah tentang kenangan terindah antara sweet memory ataupun kenangan yang diingatilah Jenis Aulat ni yang best. Apa dia? Saya rasa award tu satu kan, tapi bagi kita bila kita tengok anak-anak ni graduate dengan apa yang kita dah rancangkan untuk mereka, lepas tu mereka berjaya. Jenis Aulat dah melahirkan 75,000 graduate sampai sekarang, and then selepas 10 tahun penubuhan kita berjaya mendapat license sebagai franchisor, dan saya merasa kagum bila mereka-mereka yang ingin memulakan perniagaan ini datang berjumpa kita mengatakan betapa brand ni bagus dan mereka mau memulakan perniagaan. Dan sejak ditubuhkan sebelum COVID, kita tak ada penutupan lagi. So entrepreneur that wanted to start business look at this as this is a complete package that I can just start with. I think that gives us satisfaction. Betul. Rasa macam berbesar hatilah sebenarnya. Kita sepuas gitu, puas, teruja dan sebagainya kan. Okey, bercakap tentang bidang franchise ini, dan Jenis Aulat dah pun mendapat lesen sebagai franchisor kan. Ianya adalah hubung kait bersama-sama dengan Pernas. Nak tahulah bagaimana pewujudan pertemuan bersama dengan Pernas ini. Ini macam pertemuan jatuh cinta kan. Pernas ni dah lama dengan kita bila kita started our franchise business. In fact, sebelum kita start franchise business lagi, dia dah ada program yang kita boleh bersama diorang untuk dapatkan lesen franchisor. Also kita perlu dapat sedikit modal. So dia ada package untuk menjadi franchisor. Selepas menjadi franchisor, Pernas not only give a facility to us as a franchisor, they also extend a facility to our franchisee. Apa yang menarik bagi saya untuk Pernas ni, bukan sahaja dia membagi fasiliti, tapi dia juga membagi latihan, perkhidmatan untuk membangunkan bisnes ni. Itu yang saya rasa sangat menarik lah untuk semua usahawan yang ingin memulakan perniagaan. Saya rasa ini satu
offer yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. Ya, satu peluang keemasan lah harus Ya, direbut saya. sebenarnya. Dan mungkin ada di antara anda yang rasa macam berminat lah rasanya macam nak buka Jenayah Aulat kat tempat mereka. Ya. Kejap lagi saya nak tanya kepada Encik Ahmad tentang perkara itu. Jadi untuk waktu ini saya nak pergi berjalan dulu sebab ini 2 tingkat ni 3 tingkat ni. 2 tingkat. 2 tingkat. Okey, saya nak pergi ke tingkat belah situ pula. Boleh? Jangan. Boleh. Okey, jom. Kita jalan dulu. Assalamualaikum. Siapa nama? Aish. Aish umur berapa tahun? 6 tahun. Seronok tak belajar dekat jenis aulat ni? Nampak Aish seronok, saya rasa ramai orang seronok ni. Cik Ahmad kan? Okey, Cik Ahmad, mungkin boleh ceritakan sikit apa yang mungkin pelajar ni tengah buat sekarang ni? Okay, sekarang ni kita dalam classroom for year 6 punya student. Okay. Year 6 punya student, dia sekarang sedang belajar matematik. Okey. So tapi kita gunakan benda-benda tu yang color apa semua untuk menjadikan dia lebih menarik. Betul. Ya, tak adalah boring sangat. Ah. Kita zaman kita dulu 1+1 tu apa semua kan. So dia orang ni dengan ada color-color macam ni, dia menjadi lebih menarik. Boleh menarik minat mereka lah Ya, kan, betul. untuk mengira dan sebagainya. Ya. Okey, kita nak bercakap tentang Pernas lah. Mungkin ialah Cik Ahmad boleh kongsikan apa sebenarnya bantuan-bantuan yang telah pun diberikan daripada pihak Pernas, dan mungkin ada galakan-galakan daripada mereka di luar sana tu yang ingin juga menjadikan Jenis Aulat sebagai mungkin salah satu perniagaan mereka nanti. Okey, Ya. pertama sekali Pernas ni selepas kita mendapat lesen untuk menjadi start franchise business, ya, kita produk jenis aulat ni boleh difranchisekan. Pernas telah tolong kita sebelum tu lagi, Okey. sebelum kita dapat lesen tu. Sebab apa? Kita perlu spend some capital to build up the system, apa Okey. semua kan. Then selepas kita berjaya menjadi franchisor, Pernas bagi kemudahan membiayai kita punya center. Okey. Untuk center kita. Center kita lebih kurang harga dalam depending on the size and location about 250 to 500. Ya. Okey. So Pernas bagi kemudahan membiayai, tetapi kepada franchisee also Pernas also bagi kemudahan. So mana-mana entrepreneur yang berminat untuk menjadikan produk jenis aulat sebagai bahan perniagaan mereka, mereka boleh apply loan daripada Pernas. Apa yang menarik bagi saya untuk Pernas ni bukan sahaja dia bagi pembiayaan, tapi Pernas juga bagi latihan. Latihan dalam menguruskan perniagaan, berkenaan perniagaan, which is good for us. Okey, jadi anda kena hubungi pihak Pernas lah kan? Boleh. Kalau ada yang kata kalau anda berminat lah kan nak jalankan perniagaan ini. Bagaimana Cik Ahmad melihat, anda kata kita nak menjalankan perniagaan secara ni prasekolah ini, bagaimana perkembangannya? Adakah sebab sekarang ni kadang ada orang takut ni zaman-zaman Covid ni, kalau kita buka bisnes atau perniagaan ni boleh maju ke? Bagaimana pandangan Cik Ahmad? Ya, saya rasa in business there are two segment which people always say is recession proof. One is education, another one is food, food business. Tapi last COVID, rasanya semua dah takut dah. Tapi insya-Allah dalam education ni sebab mesti still ada, kita kena teruskan pembelajaran untuk anak-anak kita ni. Macam sekarang pun kita tahu ramai yang ketinggalan sebab penutupan. Tapi untuk jenis aulat, for example, kita dah start registration for 2022. Okey. And so far the registration tu sangat-sangat menggalakkan. So kepada entrepreneur, bakal-bakal entrepreneur yang berminat untuk memajukan bidang ni, boleh berhubung dengan saya ataupun Pernas untuk kita punya. Satu lagi, Jenayah Aulat ni adalah sebuah jenama yang boleh dipercayai lah, sebab dah lebih 20 tahun dah melahirkan lebih daripada 70,000 sebenarnya pelajar-pelajar. Memang sangat-sangat beruntung lah sebenarnya kalau anda membuat perniagaan ini. Bercakap tentang tadi kata Cik Ahmad kata ada pendaftaran. Mungkin penonton rasa macam nak masa terniat hati tu, nak hantarlah anak-anak ke Jenayah Aulat ni, tapi mereka memikirkan macam mahal ke, berapa modalnya
yang diperlukan? Macam mana tu? Untuk parent yang ingin mendaftar untuk program jenis aulad, macam saya cakap, kita ada tiga produk. Satu is play school untuk yang berumur 3 tahun, and then untuk yang berumur 4 tahun ke 6 tahun kita ada dua. Satu is preschool, the other one is beyond preschool. Pricing saya rasa is very competitive. For kita punya preschool is about 300 per month. Untuk beyond preschool daripada pagi sampai ke petang is about 600 per month. Untuk franchisee yang nak start business dengan kita, start business, kita ada dalam kita punya website is public information. Kita punya franchise fee is about 50k for 5 years. 50k for 5 years. But the setup for the center is roughly kita estimate, depending on the size of the center, is about 250 to 400. Itulah dia. Kalau mungkin ada kekurangan modal ke, tak tahu berkaitan apa-apa saja, boleh hubungi pihak jenis aulad ataupun cari saja Pernas kan? Okey, nak tahulah dah 20 tahun ni, apa mungkin lagi perancangan-perancangan di masa yang akan datang lagi? Mungkin yalah nak memajukan lagi jenis aulad ni. Memandang kehadapan, kita di jenis aulad merasakan mungkin dah sampai masa kita ekspor kita punya produk ni ke luar negara. Kita targetkan Asian country and also Middle East. Tapi sebelum kita boleh ekspor kita punya produk ke luar negara, kita kena menambah baikkan kita punya produk tu. And Pernas also bagi kemudahan itu. Bagi kemudahan untuk membaiki sistem. Sistem kita supaya benda tu boleh diekspor. Itu bagus sebenarnya. InsyaAllah, amin. Doakan sebagai jenis aulad ni. Yang pertama di Indonesia kan, Pekanbaru kan? Yes, kita dah ada satu di Pekanbaru Indonesia. Kita memang berniat untuk mengembangkan lagi dekat Indonesia kerana ada keserasian dari segi budaya. Mungkin cara percakapan pun dia boleh faham kita boleh faham dia. And secondly, insya-Allah kita target ke Middle East. InsyaAllah. Doakanlah semua. Doakan. Okey, yang terakhir sekali Encik Ahmad Ismail selaku Ketua Eksekutif Jenis Aulad, mungkin boleh memberitahu kepada penonton, mungkin ada tips ke ataupun yalah kata-kata semangatlah untuk mereka ini juga boleh berjaya menjadi usahawan bersama dengan Pernas nanti. Bagi saya kejayaan dalam untuk mencapai satu kejayaan tu kita tak boleh tengok dalam jangka masa yang pendek. Untuk mencapai satu kejayaan perlukan usaha yang berterusan daripada sebuah pihak, dan kita cuba dapatkan apa-apa kemudahan yang disediakan. So dengan itu ia boleh membantu kita, insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia kata-kata semangat sebenarnya, untuk bangkit semangat untuk anda menjadi usahawan juga. Jadi kepada anda semua yang rasa macam yalah, anak-anak anda yang berumur daripada umur 3 tahun yang rasa macam tak tahu nak hantar anak-anak anda ke mana, jenis aulad ada lebih daripada 70 cawangan, 71 sebenarnya. 71 cawangan. Anda daftarkan anak-anak anda dekat sana, sebab apa, sistem pembelajaran yang mereka buat dekat sini antara yang terbaik di Malaysia. Okey. Dan kalau ada di antara anda yang nak jadi usahawan, seperti mana yang Cik Ahmad Ismail katakan tadi, anda cari saja Pernas. #cari Pernas. Cari Pernas. Yes, Pernas menyediakan bimbingan, khidmat nasihat, modal, semuanya lah ada di Pernas. Baik, terima kasih Encik Ahmad Ismail. Dan seperti biasa saya nak ucapkan terima kasih, dan juga semoga jenis aulad ni maju jaya lah di persatuan antarabangsa nanti. Baik. Okey, terima kasih. Nampaknya kita telah pun sampai ke hujung rancangan. Alamak, rasa macam sekejap je kan? Itulah dia, dah sampai ke hujung dah. Bagaimana? Adakah anda teruja nak menjalankan perniagaan ini? Kalau anda teruja, cari saja Pernas. Ataupun anda layari saja laman sesawang mereka, iaitu di www.pernas.my, ataupun pergi saja ke media sosial mereka dengan carian #cari Pernas. Kalau anda nak tahu minggu depan siapakah ataupun apakah jenis perniagaan yang akan kami bawakan minggu depan, teruskan bersama dengan saya pastinya dalam Franchise 3i, impian, inspirasi dan inovasi.